Ancaman yang dihadapi Israel bukan sahaja datang dari Gaza atau Lubnan lagi. Ia semakin bertambah dalam pelbagai cara yang sepatutnya membimbangkan semua orang. Minggu ini, ancaman drone yang disokong Iran semakin menghampiri pusat-pusat penduduk Israel. Dan persoalan baru timbul, sama ada dunia sedang mengabaikan hasutan yang sebenarnya menyemarakkan gelombang keganasan seterusnya. Mari kita kupas cerita-cerita yang sepatutnya menjadi bualan semua orang. Selamat kembali ke Judea Occasion di JNS TV. Minggu ini, orang Yahudi di Israel digambarkan sebagai belalang, wabak, dan kudis. Dan siapakah yang bertanggung jawab atas komen antisemitik ini? Pegawai-pegawai di bawah pihak berkuasa Palestina. Mari kita lihat klip ini daripada Palestinian Media Watch. Zionis datang ke Palestin. Mereka datang seperti belalang. Mereka datang seperti wabak. Mereka datang seperti kudis. Mereka memenuhi gunung dan celah. Mereka membunuh kanak-kanak dan orang tua. Syahidu mai. Sekarang, PMW mengatakan bahwa tindakan menghilangkan sifat kemanusiaan terhadap seluruh kumpulan ini adalah berbahaya dan mengancam, serta direka untuk menimbulkan bukan sahaja rasa jijik dan permusuhan, tetapi juga untuk mewujudkan kesediaan menggunakan keganasan terhadap mereka. Mereka menambah bahwa bahasa yang menghilangkan sifat kemanusiaan seperti ini boleh membawa maut, seperti yang diketahui dengan baik oleh orang Yahudi melalui pengalaman di Jerman Nazi dan Eropah abad ke-20. Di sana, orang Yahudi digambarkan sebagai kuman dan virus berjangkit yang mengancam untuk menjangkiti seluruh penduduk. Mereka menjadi masalah Yahudi, yang mana terlalu ramai rakyat Jerman bersedia untuk membantu menghapuskannya. Saudara-saudari, saya ingin memahami sesuatu. Jika komen seperti ini dibuat di Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain, semua orang yang waras pasti akan mengecamnya dan mengatakan ini adalah antisemitisme yang terang-terangan, kebencian terhadap Yahudi. Jika seorang pegawai kerajaan berkata sesuatu seperti ini, orang ramai pasti akan menuntut supaya dia dipecat. Jadi soalan saya minggu ini ialah, kenapa pihak berkuasa Palestin dibiarkan begitu sahaja dalam hal ini? Hanya kerana mereka tinggal di Timur Tengah? Adakah kerana Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan mereka? Sebenarnya, saya patut katakan ia adalah perjanjian damai palsu. Di manakah semua penunjuk perasaan liberal di Columbia atau di mana-mana universiti lain? Di manakah pegawai kerajaan di Airisakana, Kesatuan Eropa, dan mungkin yang paling penting, terutamanya di sini di Israel? Kenapa PA berkali-kali dibiarkan begitu sahaja atas hasutan dan kebencian anti-Yahudi mereka? Cukuplah sudah. Mereka menyebarkan perkara ini di saluran media rasmi mereka setiap hari. Kenapa ia mengejutkan? Jika seorang Arab di bawah pihak berkuasa Palestin melakukan serangan pengganas, ia sepatutnya tidak mengejutkan. Mereka diajar bahawa orang Yahudi adalah wabak seperti belalang. Adakah kita faham perkara ini? Saya tidak akan melepaskan mereka yang melakukan serangan itu begitu sahaja, sama sekali tidak. Saya hanya ingin menunjukkan bahawa ia bermula dengan pencucian minda di rumah, sama ada di TV, dalam akhbar, dan yang paling teruk sekali, dalam sistem pendidikan. Generasi seterusnya kanak-kanak di bawah pihak berkuasa Palestin sedang membesar dengan membenci Israel dan membenci orang Yahudi. Berapa lama lagi kita akan terus memejamkan mata terhadap perkara ini? Saya sangka selepas 7 Oktober 2023 dan pembunuhan beramai-ramai itu, saluran propaganda pihak berkuasa Palestin akan ditutup. Tetapi itu tidak berlaku. Sebenarnya, saya fikir pada tahun 2000 apabila hasutan membawa kepada peperangan penuh terhadap Israel, Perang Oslo, yang sesetengah orang panggil intifada kedua, kilang-kilang kebencian itu akan ditutup. Tetapi itu tidak berlaku. Jadi saya ingin bertanya kepada semua orang di luar sana sekarang. Apa yang perlu berlaku sebelum Israel menutup mesin propaganda seperti Nazi ini? Jika dunia berdiam diri, apa yang akan kita lakukan di sini di Israel? Kita ada sebuah negara, kita ada kerajaan kita sendiri. Bagaimana dan bila mereka akan hentikan perkara ini? Mungkin orang yang betul di luar sana akan melihat segmen ini dan membantu membawa perubahan. Saya benar-benar berharap ini akan berlaku tidak lama lagi. Sekarang, mari kita lihat satu lagi laporan minggu ini daripada Palestinian Media Watch. PMW mengatakan bahawa Kementerian Kesihatan PA melaporkan bahawa nyawa ribuan pesakit berada dalam bahaya
dalam sistem kesihatan yang hampir runtuh disebabkan oleh krisis keuangan PA. Dan kenapa pula wujud krisis keuangan ini? Seperti yang dikatakan oleh PMW, pihak berkuasa Palestin secara berterusan terus mengutamakan memberi ganjaran keuangan kepada pengganas dan pembunuh melalui program bayaran kepada pembunuh. Manakala bahagian lain dalam masyarakat, termasuk rakyat Palestin yang menghidap penyakit kronik, kanser, dan mereka yang berada dalam rawatan rapi, berada dalam kesusahan. Mari kita tonton klip ini. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa krisis keuangan semasa kini telah menjejaskan pelbagai komponen sektor kesihatan di tebing barat termasuk hospital kerajaan, hospital komuniti, hospital awam dan swasta serta pembekal ubat-ubatan dan barangan perubatan akibat daripada pengumpulan hutang dan pembayaran yang tidak teratur. Ratusan jenis ubat dan barangan perubatan penting telah mencapai tahap kritikal kehabisan stok termasuk ubat penyelamat nyawa, ubat kanser dan ubat untuk rawatan dialisis buah pinggang yang menimbulkan ancaman langsung terhadap kesinambungan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Kementerian Kesihatan menegaskan bahawa berterusannya sekatan dana rakyat Palestin memberi kesan secara langsung kepada kehidupan pesakit, melancam hak untuk mendapatkan rawatan dan keselamatan mereka. Mereka menyeru campur tangan antarabangsa yang segera dan bertanggungjawab untuk menyelamatkan sistem kesihatan daripada runtuh. PMW berkata bahawa pihak berkuasa Palestin telah meletakkan diri mereka dalam krisis ini kerana bertegas enggan menghentikan pembayaran berjuta-juta dolar kepada pengganas dan keluarga mereka. Dan oleh itu, menyebabkan Israel menahan cukai sebanyak jumlah yang sama dengan apa yang dibelanjakan oleh pihak berkuasa Palestin untuk ganjaran keganasan. Kementerian Kesihatan pihak berkuasa Palestin mengakui bahawa amalan Israel ini, iaitu penyitaan sepenuhnya wang cukai Palestin, adalah perkara yang secara langsung menjejaskan kehidupan pesakit. Sudah tentu, pihak berkuasa Palestin akan menyalahkan Israel atas krisis ini, tetapi mereka tidak akan menyebut tentang mengalihkan semua wang ini untuk membayar pengganas dan keluarga mereka kerana membunuh orang Yahudi. Ia sebenarnya sangat mudah. Berhenti membayar pengganas dan mula memberi tumpuan kepada kesihatan rakyat sendiri, maka krisis ini akan berakhir. Tetapi itu bukan keutamaan utama. Kepimpinan pihak berkuasa Palestin telah berkali-kali menjelaskan bahawa keutamaan utama adalah membayar mereka yang dianggap sebagai syahid, iaitu individu yang telah membunuh rakyat Israel. Sudah tiba masanya untuk masyarakat dunia campur tangan dan mendesak pihak berkuasa Palestin supaya berhenti memberi insentif kepada keganasan dan mula mengambil berat tentang rakyat mereka sendiri. Itu mungkin tidak akan berlaku. Kerana begitu ramai yang telah mengabaikan dasar korup pihak berkuasa Palestin selama lebih 30 tahun. Berpindah ke topik seterusnya. Menurut Ynet News, tentera Israel telah mengenal pasti usaha Iran untuk memperluaskan penggunaan drone serangan dari Lubnan ke Judea dan Samaria. Ynet melaporkan bahawa pegawai keselamatan kanan dari komuniti berhampiran kawasan tersebut memberitahu Ynet bahawa berpuluh-puluh drone telah ditemui dan dirampas oleh tentera baru-baru ini. Pada masa yang sama, pegawai keselamatan tempatan berkata mereka sedang bersiap sedia untuk kemungkinan serangan drone. Seorang ketua keselamatan berkata bahawa dana diperlukan untuk sistem pengesanan supaya seluruh sektornya dapat dipantau dan juga untuk sistem yang mampu menjatuhkan drone. Beliau berkata bahawa mereka perlu ditempatkan di sepanjang garisan sempadan antara wilayah Israel dalam sempadan sebelum 1967 dan kawasan yang dikawal oleh PA kerana, petikannya, kami adalah barisan hadapan negara ini. Jadi, untuk memperjelaskan perkara ini, komuniti di tengah Israel kini bimbang bahawa Iran mungkin cuba membawa masuk drone serangan di kawasan mereka. Dalam erti kata lain, terdapat bandar seperti Kfar Saba dan Rosh Ha'ain yang terletak di luar Tel Aviv. Mereka hanya beberapa batu sahaja dari kampung-kampung di bawah pihak berkuasa Palestin. Ketakutannya ialah kampung-kampung tersebut boleh melancarkan drone-drone ini, sama seperti yang digunakan di Lubnan, ke arah pusat-pusat penduduk utama Israel. Malangnya, penduduk di utara Israel sangat tahu betapa bahayanya drone-drone ini. Selain itu, mari kita ingat berapa ramai askar IDF yang telah terbunuh atau cedera dan masih menghadapi ancaman ini hingga ke hari ini akibat drone-drone seperti ini. Seteruk manapun keadaan di utara, bagaimana jika suatu hari nanti bandar-bandar utama dan lapangan terbang antarabangsa kita menjadi sasaran serangan drone?
Kita telah melihat betapa sukarnya untuk menangkis drone-drone ini di utara, di sempadan, dan di selatan Lubnan. Dan untuk lebih jelas, ia sepatutnya tidak perlu sampai ke tahap di mana ia berlaku di tengah negara. Dalam erti kata lain, pada pandangan saya, utara sama penting dengan pusat. Tetapi sudah tentu, dari segi populasi, kebanyakan penduduk negara ini tinggal di dataran pantai antara Gadara dan Hadera di sepanjang garis pantai di situ. Saya tahu Israel sedang berusaha mencari penyelesaian, tetapi ini bukan ancaman yang boleh disembunyikan begitu sahaja. Adalah penting isu ini dibawa ke perhatian kita melalui artikel ini. Mari kita berharap Israel dapat mencari penyelesaian sebelum terlambat. Dan seperti yang dijangka, inilah realitinya tanpa mengambil kira penggunaan drone. Pasukan keselamatan Israel telah menahan 3 pengganas Arab pada malam Sabtu lalu di Bandar Samaria, Shem, termasuk 2 yang bersekutu dengan organisasi pengganas Hamas, menurut polis Israel. Di bawah arahan Agensi Keselamatan Israel, yang dikenali sebagai Shin Bet, unit penyamaran polis sempadan telah beroperasi di Aksar dan Ras Al Ain, di mana pasukan telah menyerbu 2 lokasi secara serentak, mengawal kawasan tersebut, dan menahan suspek tanpa sebarang insiden. Dalam operasi berasingan di bandar itu, seorang lagi suspek telah ditahan kerana memiliki senjata dan bahan yang digunakan untuk membuat peranti letupan. Pasukan keselamatan telah merampas sejumlah besar peluru dan peralatan membuat bom di lokasi kejadian. Sekarang tuan-tuan, ini hanyalah satu malam di satu kawasan dalam negara. IDF, polis, dan perkhidmatan keselamatan sibuk dengan perkara ini. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mari kita beralih kepada beberapa berita positif minggu ini. Majlis Daerah Samaria dan Pergerakan Amanah telah memulakan persiapan untuk penubuhan komuniti Noah tertakluk kepada kelulusan kerajaan. Kumpulan pengasas yang terdiri daripada keluarga-keluarga telah melawat tapak di mana Noah akan didirikan buat kali pertama bersama-sama dengan Majlis Daerah Samaria dan ketuanya, Yossi Dagan. Komuniti itu akan dibina berhampiran Ganim dan Kadim yang telah dikosongkan semasa pengusiran tahun 2005 dari utara Samaria. Komuniti-komuniti tersebut dijadualkan untuk ditubuhkan semula pada musim panas ini. Bakal penduduk Noah telah melawat kawasan itu, mengadakan mesyuarat pertama mereka sebagai kumpulan pengasas keluarga dan mula membuat persiapan praktikal untuk menubuhkan komuniti baharu itu. Yossi Dagan memberitahu kumpulan itu, "Ingat, hari ini kita sedang mencipta sejarah bersama. Noah akan menjadi sebuah komuniti yang penting, besar dengan jumlah penduduk yang ramai. Ia akan menjadi sebuah komuniti utama di kawasan Samaria Utara yang diperbaharui. Menubuhkan komuniti Yahudi, saudara-saudara, di tanah air Alkitabiah nenek moyang kita, sentiasa merupakan satu perkembangan yang positif. Komuniti dunia, terutamanya EU, menjadi marah apabila orang Yahudi membina di Judea, namun entah bagaimana mereka fikir hanya orang Arab sahaja yang boleh membina. Itulah sebabnya EU menyokong pembinaan haram oleh orang Arab di kawasan C selama hampir 2 dekad. Israel mempunyai hak sepenuhnya untuk menubuhkan komuniti baharu. Sekarang saya tahu bahawa 103 komuniti baharu di Judea dan Samaria telah diluluskan oleh kerajaan ini dalam tempoh 4 tahun yang lalu. Kita tidak perlu meminta maaf. Sebaliknya, kita patut berbangga bahawa rumah-rumah baharu, rumah-rumah Yahudi baharu sedang dibina di semua bahagian negara Israel. Seterusnya di sini, Gerakan Regavim mengatakan bahawa kilang batu haram yang beroperasi di kawasan Hebron sedang mencemarkan sumber air, mencemarkan sungai, merosakkan pertanian, mengancam hidupan liar dan membahayakan kesihatan serta kualiti hidup penduduk di seluruh selatan Israel. Regavim dan Green Now, environmental watchdog, telah memfailkan petisyen kepada Mahkamah Tinggi dan mahkamah kini menuntut jawapan daripada pihak kerajaan atas kegagalannya menguatkuasakan undang-undang terhadap kilang-kilang haram ini. Regavim mengatakan bahawa kerosakan alam sekitar yang berlaku adalah begitu meluas sehingga pemulihan dijangka menelan belanja ratusan juta shekel. Kilang-kilang yang beroperasi tanpa permit atau langkah perlindungan alam sekitar membuang air sisa industri dan lumpur batu ke dalam sungai Hebron. Dari situ, ia kemudian mengalir ke sungai Beersheva dan lembangan Besor. Bahan toksik meresap ke dalam air bawah tanah, mengganggu ekosistem, merosakkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar, serta mengancam komuniti berdekatan.
Para pemohon menekankan bahawa walaupun kilang batu yang sah di Israel tertakluk kepada peraturan alam sekitar yang ketat, kilang-kilang di Hebron beroperasi tanpa pengawasan atau langkah pencegahan asas, menyebabkan kerosakan alam sekitar yang teruk sambil memperoleh kelebihan ekonomi yang tidak adil. Selama bertahun-tahun, pegawai alam sekitar telah memberi amaran tentang bahaya ini. Tetapi pihak berkuasa mendakwa mereka tidak dapat menguatkuasakan undang-undang di kawasan yang dikawal oleh pihak berkuasa Palestin. Namun, rekod daripada penyelaras lapangan menunjukkan bahawa kilang-kilang tersebut telah berkembang ke dalam kawasan C yang sekali lagi berada di bawah kawalan penuh Israel. Jadi, apa yang kita ada di sini? Lebih banyak contoh keganasan alam sekitar. Kerana itulah sebenarnya perkara ini. Dan kami telah membincangkannya dalam program ini selama berbulan-bulan. Pihak berkuasa Palestin beroperasi seperti negara dunia ketiga, membuang sisa di mana sahaja mereka mahu. Dan malangnya, Israel tidak mempertanggungjawabkan mereka. Sekarang, kita sepatutnya menjadi sebuah negara yang berlandaskan undang-undang, dan Regafim menuntut agar undang-undang ditegakkan. Terutamanya kerana ini memberi kesan kepada kawasan di bawah kawalan penuh Israel di kawasan C dan, seperti yang saya sebutkan, di selatan Israel juga. Perbuatan melanggar undang-undang ini mesti dihentikan. Ia memberi kesan kepada kesihatan kanak-kanak serta orang dewasa di selatan Israel dan di kawasan C dan ia mesti ditangani dengan segera. Dan akhirnya, minggu ini, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa kekurangan dana yang teruk boleh menyebabkan kejatuhan agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin yang dikenali sebagai UNRWA. Guterres berkata bahawa UNRWA sedang menghadapi kesukaran keuangan yang teruk dan sekatan operasi yang mengancam keupayaannya untuk terus menyediakan apa yang mereka panggil perkhidmatan penting di seluruh wilayah Palestin yang diduduki. Kata mereka, bukan kata saya, dan juga di rantau yang lebih luas. Ketika berucap di hadapan jawatan kuasa ad hoc Perhimpunan Agung PBB mengenai sumbangan sukarela kepada UNRWA minggu lalu, Guterres berkata, agensi itu menghadapi kekurangan dana sebanyak $100 juta, walaupun telah melaksanakan langkah penjimatan kos yang meluas. Sekarang, apabila saya mendengar berita tentang kekurangan dana untuk UNRWA, saya kata bagus. Kita tahu bahawa UNRWA sepanjang 78 tahun yang lalu tidak pernah menempatkan semula walau seorang pun yang dipanggil pelarian atau mana-mana anak atau cucu pelarian. Sebaliknya, UNRWA mengekalkan orang-orang ini dalam keadaan daif sebagai bidak di barisan hadapan menentang negara Israel. Dalam kata lain, UNRWA memudaratkan orang Yahudi dan juga memudaratkan orang Arab. Dan sudah tentu, kita semua tahu tentang kaki tangan UNRWA dan kaitan mereka dengan Hamas, serta penglibatan mereka dalam pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Dan kemudian, ada sistem pendidikan UNRWA yang setiap hari menyebarkan kebencian dan hasutan anti-Israel. Israel telah mengharamkan UNRWA daripada beroperasi di Baitul Maqdis, kerana mereka sebenarnya bukan kumpulan hak asasi manusia, sebaliknya merupakan organisasi anti-Israel dan anti-Semitik. Mereka hanya menyamar sebagai badan hak asasi manusia, dan seperti yang saya telah katakan berkali-kali sebelum ini, #UNRWA ialah Hamas, Setiausaha Agung, yang mana dari apa yang saya faham, Israel pun tidak mahu bekerjasama dengannya kerana sikap berat sebelahnya terhadap Israel, sedang melakukan apa yang dia mampu untuk menyokong UNRWA. Guterres tidak mempunyai kompas moral dan kini sedang cuba menyelamatkan organisasi yang korup ini. Amerika Syarikat sudah pun memotong dana mereka di bawah Presiden Trump. UNRWA tidak sepatutnya disokong. Sebaliknya, UNRWA sepatutnya dibubarkan sekali dan selama-lamanya. Dan itu sahaja untuk Judea Occasion di sini, minggu ini di JNS TV. Terima kasih kepada penerbit kami, Barbara Hanamov, jurutera Aaron Wogolenter, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, pengurus stesen Yuri Sveretsky, dan penyunting video Olga Senatov. Nama saya Josh Shavson, wartawan untuk JNS News. Pastikan Anda melihat semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV. Berikan kami super thanks dan pastikan Anda melayari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di sini dalam rancangan Judea Occasion di JNS TV.